Macam tak keluar. Okey, keluar. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Selamat petang, cerita dia. Hari ini adalah antara hari-hari yang tak lama lagi kita akan menghadapi bulan Ramadan, bulan puasa. Dan cuaca di sini di Kemaman ni agak panas. Di sana, di Kuala Di Lumpur. sini alhamdulillah di setapak hari ini di Kuala Lumpur, kebanyakan lokasi di Kuala Lumpur ni hujan selepas-lepasnya. Sekarang pun masih hujan lagi. Rezeki lah tu. Alhamdulillah rezeki nak menyambut bulan Ramadan ni. Maknanya, tapi dia punya cuaca pagi agak ekstrim panas. Tak apa. Allah Ta'ala dia mengurniakan rezeki tu, dia macam-macam cara rezeki. Dia bagi hujan untuk menyejukkan suasana. Dia bagi panas untuk orang boleh meniaga air. Kan? Yes, betul. Jadi bila tengah hari orang dahaga, siapa nak belanja bawa plastik hitam, kita boleh hantar cerita dia. Kan? Cerita dia. Macam tu lah, bulan puasa kat sini macam tu. Biasa pagi panas sampai pukul 2-3 tu lah dekat start mendung hujan. Itulah. Tapi agak risiko lah bagi peniaga-peniaga kan. Okey tuan. So tajuk kita hari ni, masyarakat prihatin. Boleh tak tuan? Okey. Boleh. Macam ni cerita dia. Kita menceritakan tentang jangan kita tak nak cerita tentang apa yang kerajaan bagi kepada kita. Tak kisahlah kerajaan mana sekalipun kan, kita dia kan bertukar-tukar kerajaan pun. Ini bukan cerita pasal politik, ni cerita tentang apa yang kita sebagai rakyat ni yang boleh prihatin kepada rakyat lain, cerita dia. Rakyat Malaysia ni satu rakyat yang bagus. Bila berlaku musibah di negara lain, kita bantu, kita hantar kotak derma sebagainya. Kan, kita hantar duit berjuta-juta, beratus-ratus juta ke negara sana, negara sini. Kan? Bila ada pelarian, kita terima setengahnya, cerita dia. Dan sampai masalah sosial berlaku kat negara kita. Kan? Jadi macam yang kita kutip derma tadi, kita kutip derma sebagainya, kita hantar pun, dan ada orang manipulate pula lah cerita dia. Kan? Ada orang nampak peluang untuk buat duit, cerita dia. Itu masalah. Rakyat Malaysia ni memang prihatin. Bagus, cerita dia. Saya setuju buat itu, cerita dia. Cuma setakat manakah kita ni prihatin? Ini persoalan dia, cerita dia. Contoh kan, tadi ada satu kakak di India, aku panggil kakak lah, kakak Mina tadi. Dia duduk kat Ipoh, dia pergi hospital. Ni aku cerita dulu untuk apa yang nanti kau ulas benda ni kan. Jadi cerita dia tunjukkan gambar kat dalam dia punya media sosial, dia tunjuk orang berdiri, kerusi tak cukup, orang tua, kanak-kanak, orang gemas kan. Bagi yang kursi roda tu pesakit, tunggu lama. Biasalah ke hospital awam ni biasanya memang lama lah, gitu dia. Kita tak salahkan kaki tangan kerajaan, kaki tangan nurse, doktor sebagainya. Tapi itulah kekangan yang diorang kena handle, cerita dia. Sebab nisbah doktor banding dengan pesakit, memang ratio dia kuat tinggi jugalah dekat Malaysia. Jadi memang jarak dia beza sangat lah perkhidmatan kesihatan kita. Bukan nak kata, tapi orang ada option yang mana dia duit boleh pergi swasta, cerita dia. Tapi isu dia ialah yang ditunjuk dalam gambar tadi, kesian orang berdiri, tak ada kursi nak duduk. Tak cukup kerusi. Tak cukup kerusi yang disediakan oleh pihak hospital. Jadi aku berpandangan, cerita dia, apa salahnya kita cari pahala sikit lah, cerita dia kan. Cari pahala sikit. Tak mampu bagi banyak, bagi sikit. Kan? Tak mampu banyak, bagi sikit. Kan? Beli kursi. Jangan beli kursi yang murah, yang lekeh, mudah patah tu, cerita dia. Jangan, itu bahaya kat orang. Orang masuk hospital, dah lah duduk hospital tu, masuk hospital lagi jatuh sebab-sebab lain, cerita dia. Jadi belilah kerusi yang harga RM50 tu, yang tahan sikit tu, cerita dia. Yang 3V ke apa ke, tak kisahlah apa brand dia, cerita dia kan. Yang kualiti yang tahan sedikit. Jangan cari yang murah-murah ni, plastik murah ni. Kursi plastik ni, hantarlah setiap bulan, setiap kali gaji, peruntukkan hantar ke hospital. Kan? Yang hantar kat klinik ke apa ke, letak dekat unit pesakit luar tu. Jadi sebab orang nak menunggu lama. Aku nampak bila kita bawa kursi-kursi macam itu, jadi bila ramai masing-masing, kita tahu kerusi ni ada banyak-banyak model kan. Jadi orang boleh susun bertingkat-tingkat kan. Okey, kalau kursi yang ini kuning ni, ini kuning, kursi merah yang ini, dia punya tu kan. Jadi bila tak pakai, dia orang susun banyak-banyak kan, elokkan balik kan, tegak-tegak kan. Jadi ruang tu dapat tu, bila ramai orang buka-buka, orang duduk ramai-ramai, sehat cerita dia. Jadi kita ni sebagai rakyat kan, cerita dia kan, yang mana mampulah kan, cerita dia. Aku berfikir macam tu. Apa salahnya? Ini inisiatif orang persorangan, cari pahala kata. Sebab benda ni pahala, apa saja kita buat kebaikan dikira pahala. Kan?
Tak kisahlah kita buat kebaikan tu kepada orang bukan Islam pun tetap pahala dia. Sebab pahala tu bukan kita nak mengejar pahala, tapi memang amal ibadat kita pun bukan banyak sangat pun, cerita dia. Kalau ada orang yang mengatakan, oh aku dah cukup amal ibadat ke tu, memanglah hebatlah dia, cerita dia. Jadi itu pandangan aku. Contoh kita sediakan topang kaki tu, contoh dia. Ataupun kalau yang mampu sikit, macam syarikat yang mampu sikit kan, belikan wheelchair. Cuba kau bayangkan, kalau setiap bulan ada satu wheelchair didermakan kat hospital atau klinik kesihatan, kita ada banyak wheelchair. Betul tak? Masalahnya wheelchair orang cakap, kerjaan beli wheelchair, tapi banyak yang rosak. Wheelchair ni bukan ada siapa nak maintenance pun, cerita dia. Lah buang macam tu je, cerita dia. Betul lah. Memang betul lah tu apa yang dia katakan tu. Dari segi wheelchair tu, kadang-kadang dengan tempat letak kakinya tak ada, tayarnya tak nak berpusing. Kan tayar bocor. Kalau yang pakai tayar mati tu kan, getahnya kan tak ada. Rosak lah lepas tu. Rosak dah macam-macam lah. Susah orang nak guna. Tak, kita aku berfikir lah kan. Mungkin ada orang kata nanti kan berlaku lambakan di hospital. Aku cakap, dia tidak akan berlaku lambakan sebab kalau kerusi roda tu banyak di unit pesakit luar, dia akan hantar ke ward. Sebab ward pun nak pakai juga kerusi roda. Nak pindahkan pesakit. Betul tak? Itu dia. Sekurang-kurang di setiap ward, aku nampak setiap ward lah, kita anggaplah satu ward tu kan. Kata ward tu ada 30 katil. Kita tak payahlah, satu ward tu dalam 10 katil. Mesti sekurang-kurangnya satu atau dua kerusi roda. Sebab ada jenis kerusi roda yang jenis yang apa kata yang mana dia ada banyak lah cerita dia, kita kursi roda kan. Mungkin orang ni nak guna kursi roda nak pergi toilet, nak mandi sebagainya. Jadi kursi roda dah tak cukup, cerita dia. Dekat wad, betul tak cerita dia? Jadi nak pindahkan pesakit takkan nak tolak stretcher, tolak katil sebagainya, betul tak? Ada mana-mana pesakit yang boleh, yang tak perlu kan tolak macam tu kan. Boleh duduk. Sebab bila kita dapat kurangkan penggunaan stretcher untuk menolak sana mari. Macam ibu mengandung pun pakai wheelchair. That's why aku cakap wheelchair, kerusi biasa plastik tu perlu banyak di hospital, klinik. Masalah je tak cukup sebenarnya. Kita orang Malaysia ni terlalu menghabiskan duit, belanja hantar ke Palestin, hantar ke mana? Cakap apa saja. Ada tempat ada bencana kita hantar punya. Betul. Tapi untuk negara kita, untuk bangsa kita, untuk kaum kita, untuk warga negara kita tak prihatin. Itulah. Orang kata apa? Gajah di seberang laut nampak kan? Kuman apa? Gajah bukan kuman di seberang laut. Kuman seberang laut nampak, gajah depan mata tak nampak. Iyalah, dia sebab dia rabun dekat. Kan? Logik aku tak tahulah, aku tak tahu apa prosedur yang kita perlu deal dengan hospital, tapi aku rasa kalau kita pergi jumpa dengan pengurusan hospital, dia orang tak ada masalah aje kalau kita nak sedekahkan tu. Tak ada masalah pun. Contoh. Tapi rasanya sebagai hadiah, dia orang tak perlu inventory kan pun benda tu. Itu tak perlu inventory, Dia tak boleh nombor je dia kan. Tapi kalau kita rasa nak tulis nama keluarga kita ke apa ke sedekah, wakaf atas nama tu, suka hatilah cerita dia. Itu contoh terpulang. Contohnya macam contoh kan, kita letak dekat situ sterilizer lah, kita hantar dekat hospital. Kita hantar mask dekat hospital, kotak-kotak orang boleh ambil free je, cerita dia. Kita letak glove, satu orang nak pakai ke apa ke, cerita dia. Hantar benda-benda macam tu. Betul. Tak? Pada aku lah, at least lah. Kan? Lepas itu, satu lagi, itu dah hospital aku nampak. Apa salahnya kita ni bersedekah, macam tadi aku cakap kan, cerita dia, bersedekah kerusi tu ke kursi roda ke dekat masjid. Kursi roda, lepas tu kursi duduk untuk orang solat. Ya, kursi duduk untuk orang solat, kursi untuk biasa kalau ada orang dengar ceramah ke apa ke. Betul. Bukanlah kata aku selalu dengar. Aku selalu dengar orang kata, kita sedekah ni, sedekah Quran lah dekat masjid. Betul, sedekah Quran tu bagus, dah banyak orang sedekah Quran. Tapi orang nak sedekah selipar pun tak ada. Even aku rasa kalau selipar tu satu hal even macam kayung kan. Aku cebok. Aku naik motor.
Aku naik motor selalulah, aku naik motor, aku travel. Jadi bila aku singgah masjid, kadang-kadang aku tumpang mandi sebagainya, aku akan tinggalkan sabun. Sabun. Tapi tak buka lagi lah. Kadang-kadang ada yang buka, ada yang tak buka. Bergantung lah cerita dia. Aku tinggalkan ubat gigi. Tak, benda-benda macam tu yang orang perlu. Apa salahnya kita cerita dia. Benda yang berapa ringgit lah sangat cerita dia. Nah, slipper, apa ni, gayung atau cebok tu. Lepas tu apa nak lagi? Sanitizer. Ya, ya. Even penyapu. Boleh jadikan sedekahkan ke masjid kan. Bukan dia bukan masjid saja, even RNR ke. Kau bayangkan tempat pondok gazebo yang tepi highway contoh dia kan. Kau tahu pondok gazebo kat tepi highway. Ada banyak kan cerita dia. Kau faham tak? Kau datang kat situ, kau bawa tukul, bawa paku, kau katuk kat tepi tiang tu, kau gantung penyapu kat situ. Pun dah sekira sedekah. Orang datang nak baring ke. Ya, nak sapu, nak bersihkan. Dan aku jamin, aku jamin apa ni pengurusan apa ni highway takkan buang benda tu. Betul tak? Tapi orang selalu berfikir bila kita nak buat sedekah, buat satu kebaikan tu, orang fikir, oh kita kena buat kat masjid, buat kat surau. Tak semestinya. Macam kau cakap tadi, kita sediakan tong sampah pun dah satu. Satu kebaikan je tu dia. Itulah satu prihatin kita. Contoh macam contoh kan. Ini antara sesuatu lah. Ini apa yang aku nampak lah. Kadang-kadang kita ni kan, kita yang ambil ringan tu sedang benda kan. Kita bawa kereta, kita nampak parking, tak ada tempat, memang pasak je, masuk je parking. Sedangkan parking tu parking OKU. Betul lah. Selalu berlaku. Kan? Even dekat highway, kau tahu tak kan RNR, hentian sebelah, selalu orang abuse tempat orang OKU tu. Bukan saya itu bang, tak maaf cakap lah. Yeah. Ada satu pasar raya di KL. Tak payah sebut nama dia. Okey. Tak payah sebut lah. Pasar raya mewah lah je dia. Pasar raya mewah. OKU parking dijadikan sebagai tempat beli. Tempat beli punya diri tu? Beli. Oh. So kita mewah diletakkan di situ. Sedangkan itu adalah parking OKU. Oh. Aku mengalaminya bang. Kita ni berpusing cari mana parking OKU, tak jumpa sekali juga. Parking OKU, tapi tengok pelik. Kenapa mewah je ada kat situ? Masa ada kat situ rupanya dia jadikan beli. Tempat beli bang. Aku rasa dia OKU juga. Aku rasa dia OKU otak. Betul lah, aku rasa dia OKU otak je dia. Salah sikit lah dia. Itu macam benda-benda gitu. Lagi satu kan, orang kita kadang kan ada macam apa susur gajah tu kan. Susur gajah kan. Dia orang kita kadang-kadang naik motor lah, basikal lah, tak tu. Sedangkan itu laluan OKU. Orang nak letak apa, nak lalu troli, nak lalu selalu kena bang, selalu kena. Itulah masyarakat kita sama ada perhatian ke tidak perhatian ke, tak faham nak cerita dia. Tak, benda ni aku rasa patut diajar di peringkat sekolah. Memang ada benda ni dalam silibus apa ni, aku rasa dalam silibus civic kan, apa ni, moral, pendidikan moral kan. Tapi adakah ini ditekan soalan dia? Adakah ini ditekan kepada, tak tahu lah. Ada lagi ke moral sekarang? Aku tak tahu. Aku rasa sebab dia masuk, tak tahu dia masuk dalam subjek apa lah sekarang dia cerita dia kan. Tapi benda tu sepatutnya benda yang common sense cerita dia. Ya. Dia cerita dia macam ni sebenarnya. Kadang-kadang orang bila dia pergi, contoh tadi lah dekat RNR ataupun mana-mana parkir dia nampak susu gajah atau bagi rem tu kan. Dia beranggapan alah tak, kat sini dia tengok kira-kira bukannya di kawasan ni ada OKU nak lalu pun, bukan ada OKU datang pun. Kita tak pernah tahu bila orang tu akan datang ataupun bila orang tu akan menggunakan kan. So dia beranggapan tak ada, memang tak adanya OKU datang kat sini. So dia parking motor kat situ, dia parking kereta betul-betul depan tu. Kadang-kadang alah kejap je ni nak parking kan. So they take for granted tau. Sebab aku ada satu masalah sebenarnya. Di area rumah aku ni cerita dia, ada satu simpang aku nak keluar pergi jalan besar lah. Okey, dia ada menaik naik gok sikit lah, naik sikit tu baru kereta tu. Di tepi tu ada satu kedai makan cerita dia. Okey, masalah dia, aku dah lama dah aku rasa aku nak bakar kedai makan tu cerita dia.
Sebab apa tau? Sebab apa aku rasa aku nak bakar kedai makan tu? Bukan kata nak bakar betul-betul je terbengang aku rasa apa? Sebab orang akan parking lori tu. Kat simpang kau nak tengok kenderaan lalu. Tapi di situlah orang parking lori. Macam mana kau nak tengok kenderaan? Parking lori, parking kereta besar-besar sampai tak nampak. Kita nak keluar daripada simpang pun tak boleh. That's why aku tak nak bakar lori-lori tu. Aku nak bakar kedai tu supaya bila kedai tu dah tak beroperasi di situ, lori tak akan parking kat situ. Betul. Jadi aku tak salahkan lori tu. Aku tak salahkan lori tu, aku salah toke kedai tu cerita dia. Patutnya bila dia toke kedai, dia cakap, dia tolong kepada siapa-siapa yang parking tu keluarkan daripada area situ. Patut dia lah cakap. Itu tanggungjawab dia, itulah prihatin dia cerita dia. Tanggungjawab juga pada dia untuk menyediakan tempat parking yang sempurna untuk pelanggan-pelanggan. Itu satu hal lah. Tapi sepatutnya dia sebagai toke, dia kena nasihatkan. Okay, tolong clearkan cerita dia. Kan? Sebab aku rasa salah dia. Sebab dia yang meniaga situ cerita dia. Sebab orang pergi kat kedai dia. That's why aku kadang-kadang tak tahulah. Cuba kau bayangkan. Okey, cuba kau bayangkan kalau 10 orang yang hari-hari maki toke kedai tu. Macam tu. Menyumpah dalam hati. Bisnes dia maju. Bisnes dia maju. Tapi bisnes tak berkat. Istihraj dipanggil. Sebab dia mengganggu orang lain. Cerita dia. Mengganggu penglihatan orang lain. Kalau accident ke apa ke? Kau ingat dia nak ambil, dia nak apa kata? Dia nak ambil China? Tak ada bawah cerita dia. Tapi masalah itulah orang kita. Orang Melayu. Aku dah terpaksa nak kutuk benda bangsa aku sendiri. Betul, tapi ini reality. Sebab tak ada common sense. Kalau aku toke, aku nampak orang parking, menghalang, aku akan suruh, bang, tolong pindahkan kereta. Tapi kau tahu tak, aku pernah buat macam tu. Dekat kedai. Aku pernah, bukan kedai tu, atau kedai lain lah. Aku pernah, bang, kereta abang punya lori tu ganggu. Kau tahu, aku siap nanti tumbuk dia orang. Kau faham tak? Siap nak tumbuk dia orang. Tak, orang tu aku cakap, orang atau otak tak ada macam tu. That's why aku cakap point kita cerita hari ni ialah kenapa masyarakat kita, adakah masyarakat ni kita ni prihatin atau tak prihatin sebenarnya? Dia common sense tak ada kan, macam contoh aku cakap tadi lah kan. Kadang-kadang bila kita contoh kan. Contoh bila tak ada, bukan motor, troli, kita tolak troli dalam pasaraya. Okey, cerita dia. Kita macam kadang-kadang aku pergi pasaraya, kadang-kadang aku beli satu atau dua barang je. Orang lain ada troli banyak, apa cerita dia? Faham tak? Kalau aku lah jadi macam dia, aku bagi kau dua, aku pergilah dulu, bagi settlekan dulu. Tak juga sungguh kita tunggu belakang dia sampai habis cerita dia. Lepas tu ada 2 troli lah, 3 troli lah cerita dia. Tak ada common sense lah cerita dia. Benda pendek cerita dia. Pula lagi satu ialah kaunter yang contoh, kaunter nak pembayaran yang apa? Yang item yang 5 item ke bawah tu biasanya. Di situlah troli yang banyak masuk situ ya. Nah, aku pernah tengok dekat Tesco lah cerita dia. Bahasa ke apa? Betul jugalah. Macam kau cakap itu hari, kau ingat kau pergi hospital apa masjid kan? Kau pergi masjid kan? Nak guna apa? Nak guna tempat wuduk pun untuk KU pun susah. Macam mana? Itulah. Apa ni, masa itu pergi satu masjid di area Salam. Tak mahu sebut area kan. Ya. Dan masjid tu agak famous lah masjid tu dekat dengan stadium semua kan. So pergilah Abang ni nak solat, waktu solat subuh kan. So pergi sebelah. Ada apa ni, tempat untuk pergi. Jadi kan masjidnya. Ya. Ada pula tanda tangan di tanda gini oleh sekian. Orang VIP lah gitu deh, okey. VIP lah. Tapi bila pergi sampai satunya tak ada pakai. Sekarang ada. Oh, tempat yang ni nak ambil wuduk untuk OKU tu tak ada. Tak boleh function. Ada, tapi tak boleh guna. Maintain ke tak maintain tu Allah Alam. Itu satu kan tempat ambil wuduk. Okey lah. Tak apalah, adalah alternatifnya kita boleh cari bayar ambil orang wuduk. Yang paling sakit hati bang, toilet OKU dalam masjid. Okey. Bayangkan, jenis toilet takkan muat. Kau bayangkan toilet OKU ada spek-spek dia kan. Okey. Buat toilet itu nak masuk satu dah payah. Yang keduanya kau buat sink untuk OKU. Kalau dah dia duduk atas meja, sink tu panas hidup dia, macam mana dia nak guna? Itu satu. Tapi aku cerita kau patutnya tandas OKU
Dia punya pintu ditarik keluar, bukan tolak ke dalam. Biasanya untuk tandas OKU yang terbaik adalah sliding. Pakai sliding. Dah lah, betul lah, itu sliding satu hal lah. Tapi banyak tempat tak boleh nak buat sliding, macam tu dia, kita faham. Tapi dia sepatutnya tarik keluar, dia bukan tolak ke dalam. Sebab cerita gini, kalau tolak ke dalam, kau masuk wheelchair, macam mana kalau tolak pintu tu tutup? Yelah nak tutup balik tu. Kau paksa pusing semua pula. Tapi itulah, dia ada masalah dia lah. Kalau kau bawa wheelchair, nak tolak ke dalam, kau nak tutup ada satu masalah. Satu, bila kalau jadi tarik keluar pun sama juga. Betul. That's why. Tapi betul cakap banyak surau, banyak apa kemudahan masjid atau surau, dia punya tandas dia macam tu, pintu macam tu, dia tak ada, jarang nak jumpa pintu sliding. Jarang sliding. Ha. Tapi the best is sliding. Betul lah, betul, best is sliding. Tapi macam aku cakap lah, susah nak jumpa macam tu dia. Aku agak orang yang design tu tak concern sangat pasal pintu tu bang, sebab it's okay lah. Cuma benda tu kata boleh minta tolong lah, tolong tutup semua benda kan. Yeah. Tapi kau bayangkan kalau kau nak pakai sink kan, tapi sink panas hidung kau, macam mana kau nak buat? Lepas tu bidet pula jauh, susah nak ambil. Bidet pun tak ada semua benda tu kan. Memang Allah kata macam mana aku nak buat ni, desat panas hidung ni kan. Fikirlah, logik lah. Yang paling menarik adalah jenis tandas yang boleh masuk kursi roda, tak boleh nak pusing, tak boleh nak buat apa pun. Betul tak? Itu dia. Ngam-ngam gila je. Lepas itu, aku rasa antara benda yang paling kritikal bagi OKU adalah RAM. Ada pernah aku jumpa RAM tu sampai 70 degree ya. Dia bukan RAM tau. Dia bukan RAM. Itu dah jadi melosong. Nak naik tak boleh. Turun bunuh diri, turun terus mati. Turun bunuh diri. Nak naik, kalau kau naik kau terlentang. Kalau kau turun kau bunuh diri. Itu je cerita dia. Ya itu dia cerita dia memudahkan urusan. Supaya selesai OKU cerita dia. Tak ada OKU. Tak, maksud dia ada juga, tapi itulah ada juga jenis yang ada RAM. Dia macam ni, dia punya konsep apa tau? Konsep apa tau? Dia konsep macam apa dia panggil? Asal buat dia panggil. Asal ada. Yalah. Satu dia fikir location RAM tu tak sesuai satu. Kan, yang kedua dia punya slope dia tu. Kau tahu ada satu pasar raya kan? Ada satu pasar raya dekat Kemaman Terengganu, pasar raya besar dekat Kemaman Terengganu. Dekat setahun dia beroperasi tapi tak ada RAM OKU. Bila aku viralkan dekat satu media sosial dulu, tak lama lepas tu dia buat. Adakah kita kena perlu buat begitu, viral kan? Itu dia. Patut. Memang patut. Kan? Tempat-tempat macam ni, itulah aku pun pernah lah terfikir juga bang. Satu hari insyaAllah, hari aku nak buat satu perkhidmatan. Konten kan? Konten aku nak cari tempat-tempat yang OKU akan pergi ataupun selalu pergi kan? Tetapi tak ada kemudahan untuk pergi. Oh banyak bos. Pejabat kerajaan mostly lah. Yes. Okey, nak cerita lah sikit, minta maaf nak bahan cerita. Baru minggu lepas. Okey. Kad OKU aku hilang, tak tahu cicik ke mana bang. Apa dia? Kad OKU dia tahu, kad OKU. Okey. Hilang. Okey. Tak tahu kat mana apa ni ciciknya. Alright. Kan? Okey. Ada digital. Sekarang ni digital ada. Alright. Tapi bila digital, kau nak pakai parking, kau nak kena display kan kad kau tu dekat dashboard. Ya, yeah, betul. Kalau digital, takkan kau nak tinggalkan phone kau dalam kereta tu, terdisplaykan kat dalam tu. Okey. Kan? Kalau nak print pun, kalau kau nak print tak ada kereta rasa orang kata print letak atas dashboard kan. Kau kalau dah kau tukar kereta, kadang-kadang kau terlupa nak bawa. Ya, betul. Alright, okey. Lepas tu? Physical card mesti nak kena ada. Okey. So aku pergilah JKM terdekat dekat ni, dekat setempat ni kan, dekat Hayden ni lah. Okey. So dia cari kan kat mana OKU dia
punya pejabat ni. Tak. Kan bos aku pun tanya, tak ada signage bang. Tak ada signage kat mana JKM tu. Aku cari Google kan, aku nak pakai Waze pun tak jumpa. tak ada signage kan. Tak ada siapa nak tag kot. Okey. Okey. Tak ada ni. Masa dah tanya dia kata, oh itu bangunan depan tu. Cakap, yelah kita faham lah jabatan kerajaan tu ditumpang ataupun disewa dengan wisma orang satu, tapi tak ada signage. Okey. Sepatutnya kau sembah jalan tu kita tahu lah ada dah signage jabatan kebajikan masyarakat. Ya. Okey, itu satu. Yang keduanya pula, sampai dekat situ tak ada rem untuk pergi bergabung dengan parking orang biasa. Siap. Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM. Ya. Tapi tak ada kebajikan untuk masyarakat. Tak ada kebajikan untuk masyarakat. Okey, itu utamanya lah. Sebab aku tengok banyak yang jumpa kereta-kereta yang ada stiker OKU. Tapi pakai tepi-tepi jalan macam tu je kan. Okey. Ada brother tu dia pakai kancil lah. Pakai tepi jalan macam tu je bang. Aku yelah aku dengan wife aku kan. Okey, aku nak tanya satu soalan. Kalau katalah kenderaan OKU, aku tak tahu benda ni, okay. Kenderaan OKU ada cap OKU, parking tepi jalan macam tu, kena saman tak? Wallahualam, aku tak pernah kena lagi. Wallahualam, tak tahu dah nak kata apa. Kemungkinan kena saman lah kot. Oh, kalau kena saman, patut resit saman tu kena boleh bakar lah cerita dia. Takkan dia tak pernah kena lagi lah. Tapi nyaris kena klaim pernah lah sekali. Ui, Nyaris kena klaim. kenderaan OKU boleh kena claim ke? Ini satu pelik juga ni. Nyaris kena klaim. Sebabnya apa ni, dia kata tempat tu memang untuk kenderaan OKU, tapi bukan lah boleh parking dekat situ lah. Tapi sebab kita dah tak jumpa tempat mana nak parking kan. Ya betul lah. Sekarang ni patut aku maksud aku ialah kenderaan OKU kalau dia parking di mana tempat sekalipun, dia sepatutnya tidak layak untuk diklaim atau sebab OKU kita kena faham benda tu lah cerita dia. Kan? Betul lah. Sebab kita dah cari parking OKU tak ada. Kita nak mudahkan sikit kita parking kat situ. Okey. Tapi yang bestnya kita dah displaykan kat OKU atas tu. Tapi still lagi kena kan. Nyari lah. Nak kena claim. Okey. Sambung cerita sikit lagi. Okey. Then? Okey. Parking dah tepi jalan tu juga macam orang lain. So kata ayah ni tak ada nak parking kan. Sebab tu susah. So wife agak berurusan lah dapat. Okey, aku ingatkan kita ni dah zaman teknologi, everything dah digital kan, sepatutnya tak ada masalah pun nak dapat maklumat data sebab benda tu dah ada. Kita dah presentkan IC kita, sebab tu based on IC boleh dah dapat detect semua everything kan, data dah ada kan. Kau tahu apa jabatan kerja JKM cakap? Okey, sekarang ni aku punya pendaftaran adalah di Kemaman Terengganu. Aku dah agak dah. Okey. So dia kata sekarang ni dia kena refer file di Kemaman Terengganu. So it will take around 2 to 3 weeks untuk dapatkan kad baru. Sebab nak kena refer file di sana. Jadi file sana tu kena transfer ke KL. Aku nak maki. Kita tengah lari. Tak ada masalah. Bukanlah kita maki apa. Kita tak faham sebab dalam sistem sekarang ni, kita dia, di mana sepatutnya data tu, okeylah, orang akan argue, kata, itulah gunanya sistem padu. Sistem padu tu, jangan salah faham. Sistem padu tu ialah sistem interoperation antara agencies, between agencies. Kau faham tak? Bukan dalam agensi, setiap satu agensi. Sepatutnya kalau agensi JKM tu, dia ada central database lah. Bila dia central database, dia tak perlu kata kena refer ke Kemaman, ke Luar Datu, ke Kunak, ke mana ke cerita dia. Sepatutnya dia ada satu sistem. Dia JKM punya sistem. Dalam itulah semuanya. Buat apa nak pergi nak refer sana, refer sini, kepala otak. Oh, sorry to say. Tak yang aku boleh, kenapa nak kena refer JKM Kemaman file kat Kemaman? Tidak itu. That's why aku cakap macam sekarang ni sistem file dia kat sana dalam sistem kan. Kalau orang nak kata macam aku cakap tadi, kalau orang nak kata sistem padu tu, dia orang salah faham. Sistem padu tu interagency, maksudnya interagency antara JKM dengan JPN dengan Mampu, contoh dia. Itu cerita dia. Itulah sistem padu. Tapi yang sistem kalau JKM adalah sistem JKM, dia tak kisahlah dekat cawangan mana sekalipun cerita dia. Kenapa bila aku daftar dalam digital punya sistem tu aku boleh dapat kad digital tu dapat? Kenapa bila nak pergi buat kad fizikal dia orang nak kena refer file ke mana? Okey lah, contoh kan.
Ini kad media aku. Okey. Okey, ini kad media aku. Oh, dah dapat Apa ni Kementerian Penerangan punya. Okey, kad media. Aku ada kad media je tadi kan. Aku daftar dekat dalam online. Aku duduk kat Kemamban. Tapi aku boleh ambil dekat Kuantan, aku boleh ambil dekat KL. Kau nampak tak maksud dia? Dia boleh access dekat sistem satu jabatan, gitu dia. Yes, betul. So, agaknya depa pakai macam ni kot. Depa pakai file-file kuno lagi kot satu-satu kot. Tak logik lah je tu, zaman-zaman dah moden gitu dia. Apa guna kita ni main card? Lepas tu satu lagi ayat yang best jugalah. Ha. Yang aku guna kat ingat jugalah. Ha. Kan. So kita dah kehilangan kad. Okey, denda lah. Bawa saya. Kita tak ada, dia bukan soal denda. Bawa IC. Lepas tu bila kat kaunter kata nak kena ada salinan. So macam nak lah pula kita mau pergi mesej photostat. Okey, okey. Dia bagian depan tanya lah. Dia tanya, dia kata cik kena sediakan salinan kad pengenalan untuk buat kad baru ni. Kan orang depan kata ni masa boleh masuk kan. Okey. Kaunter pertanyaan. Alright. Okay, fine. Dapatlah tu dah beritahu. Tak apalah. Kita orang pun keluar pergi cari Photostat. mesej photostat. Balik. Okay, dah masuk dalam. Pergi ke kaunter. Bila ke kaunter pula, kaunter cakap apa tau? Minta salinan kad OKU. Kad OKU dah hilang bang. Mana ada salinan lagi dah. Lepas tu dia kata, oh cik lain kali cik kena buat salinan. Dia cakap macam tu. Kalau hilang nanti boleh bawa salinan tu, bawa datang ke sini. Sekejap. Aku terpaksa gelak je tu dia. Dia macam ni. Dia jawapan kau lebih macam ni. Kau pergi kat kedutaan Malaysia dekat London contoh dia. Saya nak declare ni saya punya pasport hilang. Encik ada salinan pasport? Macam itulah cerita dia. Patut cik photostat salinan pasport ni cerita dia. Kau rasa nak bagi penampor kan dekat pegawai yang cakap macam tu dia. Betul tak? Bodoh je tu dia. That's the point. The point aku. Apa saya nak bagi penampor je. Gila lah cerita dia. Macam lah aku tahu bila aku nak mati. Tidaklah. Dia cerita macam tu. Benda tak logik. Benda tak logik. Aku tahu ke bila kad aku tu nak hilang. So aku buat cara Dia cerita dia macam ni. Aku cerita kat kau. Okey, aku nak cerita kat kau. Kad pengenalan kita tu ada 64K, 64 kilobyte. Aku rasa data setakat nombor kad OKU yang katalah ada 10 digit nombor dia. Baru 10 aksara, baru 10 bit aja bang. Tak pakai space banyak pun dalam kad tu cerita dia, data. Bukan 80 bit. 80 bit lah. Okeylah, katalah 80 bit. Still sikit lagi cerita dia. Dia ada 64K. 64,000 bit. Kenapa tak? 64,000. Jadi banyak data boleh simpan dalam situ kan. Dan tally kan dengan IC. So apa masalah dia sepatutnya? Masuk je kad IC kau. Masuk je IC kau dekat satu scanner tu. Detect. Dia boleh keluar kat skrin. Terpapar semua sekali. Itulah teknologi MyCard kita. Satu-satunya negara dalam dunia pada tahun 2000. Sebelum tahun 2000 kita dah buat dah MyCard tu. Negara lain masih terkiai-kiai nak buat biometrik dan sebagainya. Kita dah buat biometrik. Kita ni negara yang dasar. Tahun 60-an kita dah ada dah. Kad pengenalan ni ada cap jari. Betul. Lepas tu ada security lagi. Bayangkan. Kita memang moden negara kita. Tapi aku cakap 64K. Kita ada touch and go dalam sistem MyCard kita. Takkan tak boleh nak tambah OKU punya function dalam tu. 80 bit je lagi. 80 bit bang cerita dia. 80 PH bla tu pendek je. Iya tu. Yang masih buat aku bela sampai sekarang ni, kenapa tak ada full file physical dekat rumah. Itu yang aku baca. Itu sebab aku cakap. Dia sama kalau dia pakai Excel, memang macam itulah, kena tengok Excel kat sana lah cerita. Ini bukan lagi, aku rasa ni bukan Excel ni. Ini file physical. Zaman tahun 2024 pakai file physical lagi ke? Sedangkan semua jabatan dah kena pakai PDF dah. Perolehan pakai PDF. Kau faham tak? Tak ada dah orang pakai file physical dah sepatutnya sekarang. Tidak, bukan. Physical tu ada, patut simpan dalam satu file laci.
at least kalau apa. Tapi bila nak datang masuk dalam sistem, bila kau dah masuk dalam sistem tu, login semua data ialah digital, PDF. That's why kita ada dalam IT kita ada dipanggil Document Management System, DMS. Kan? Kita ada network attached storage, kita ada storage area network. Kita ada banyak macam function. Zaman sekarang kita ada Dropbox, cloud semua. Tak logik lah bang nak kena tengok file, buka balik satu-satu. Itu masalahnya. Masalahnya kita tidak ada keprihatinan. Macam aku cakap tadi, sama ada kita ni prihatin tak prihatin gitu dia. Kalau kita prihatin, kita pemudahkan urusan. Okey. Satu benda contoh dia yang aku suka zaman Najib lah, sorry tu saya lah, bukan kata kita suka Najib ke apa sebagainya, tak, ini bukan pada Perdana Menteri ke apa. Apa yang aku suka dengan zaman Najib ialah dia bangunkan UTC. UTC ni adalah satu tempat di mana kau boleh berurusan dengan pejabat kerajaan sampai pukul 10 malam pada masa tu. Kadang-kadang kita ni sibuk, takkan waktu kerja kita nak lari ke pejabat kerajaan, kita pun tak boleh nak tinggalkan pejabat tu sebagainya. Betul tak? Jadi bila macam itu kita pergi waktu pukul 7, pukul 8. Aku pernah renew pasport anak-anak semua pergi malam. Buka cerita dia, berurusan cerita dia. Siap. Ya. Sepatutnya pada aku, kalau kerajaan, aku bukan nak condemn kerajaan lah. Kalau kerajaan sekarang ni yang katanya prihatin kepada rakyat, patut dia teruskan benda ni. Okey lah, yang aku tahu alasan dia apa. Itu hari ada seorang member bagi tahu alasan dia yang dia orang kata yang menyebabkan benda tu ialah kerajaan tak mampu nak bayar overtime. Aku cakap kalau kerajaan tak mampu nak bayar overtime kaki tangan kerajaan itu, bukan semua orang duduk dekat UTC. Kau kena faham, bukan semua orang. Hanya orang-orang tertentu saja. Lepas tu mereka boleh rotate cerita dia. Betul tak? Ha. Pada aku, kalau katakan kau kata tak boleh nak bayar kaki tangan kerajaan untuk overtime, kan? Benda tu kan penggiliran. Ya. Yeah. Benda tu bukannya setiap hari orang yang sama kena overtime. That's why aku bagi dia gilir lah. Aku cerita macam kau cakap tadi. Kita peruntuk okey, untuk jaga kaunter, orang yang satu orang tu dia punya tim 2 kali je dalam sebulan. 2 kali sebulan takkan tak tahu lah. Kan? Yang keduanya pula tak perlulah buka malam, contoh lepas pukul 6 ataupun lepas pukul 5. Tak perlu dah buka sampai 10 kaunter ataupun dia tak itu 2 atau 3 kaunter pun cukup. Ya. Aku setuju buat sampai pukul 10 malam macam dulu je dia. Cuma macam aku cakap lah, ke kaunter tak kisahlah whichever lah macam mana cara, tapi macam sebab benda tu memudah korang UTC ni. Tak. Baru ni ada satu siapa aku lupa dia up status, dia kata orang berbaris panjang-panjang dekat Sungai Petani nak renew pasport. Tak? Dia kata dia datang pukul 8 pagi, pukul 2 baru dapat selesai pasport dia. Tak, pasal apa jadi macam tu? Pasal UTC sampai pukul 5 je bang. Office hour. Sebab itu orang bertumpu-tumpu berkerumun macam tu. Cuba kalau buka 7 hari seminggu, lepas tu orang tak heran, tak bekerja, tak ada sesak. Dan aku bersetuju bahawa kalau tak, bukan sebab bila kita buat UTC, maknanya kita bukan buat dekat pejabat-pejabat biasa, maknanya dekat pejabat UTC tu sajalah cerita dia. Okey, jadi maksud dia setiap orang tu dicabutan dia cabut, okey, dia cabut, dia kata okey aku kena bertugas pada hari Sabtu, pada hari ni. Kita tahulah dia kena pergi buat lah. Macam tadi dua kali je dalam sebulan dia kena cerita dia. Dia claim lah overtime 2 hari tu cerita dia. Itu je apa sangat pun. Cerita dia. Boleh je bayar. Boleh bawah cerita dia. Tak, benda tu. Itu keprihatinan aku cerita kau. Bagus dengan UTC. Kebanyakan UTC yang aku pergi aku tengok kan cerita dia. Depa ada kemudahan OKU. Dari segi RAM, dari segi lift. Yes. Cerita dia. Semua ada. Itu yang bagus dia cerita dia. Pernah pergi UTC Keramat sekali. 2 kali UTC Keramat. Beberapa tahun lepas pergi buat pergi buat pasport. Lepas tu yang terbaru pergi 2 tahun lepas buat IC anak. Maiki anak. So alhamdulillah lah, tak ada masalah. Dah lah, jabatan-jabatan penting lah kita cerita. Kan, contoh macam klinik, contoh dia. Lepas tu kementerian yang berkaitan lah, contoh macam PT-PTN. Kan, contoh jabatan pendaftaran.
jabatan jabat JPJ kan. Yang mana orang akan berurusan. Tidak, kita maknanya bukan semua lah, macam contoh JKM kan, dekat UTC, maknanya yang berurusan dengan orang ramai. Tak semua jabatan perlu kat UTC. Macam pejabat tanah tak perlu, cerita dia. Pejabat tanah tak perlu kat UTC. Bukan yang lagi pun. Ha. Dia yang urgent lah, macam JPJ, polis, immigration, custom. Ya. Apa tu? Macam tadi. Melibatkan orang. Ya, JKM tadi, klinik tadi. JKM. Ya. Benda-benda macam itulah cerita dia. Patut di masyarakat kita ni patutnya lebih prihatin kepada arah benda tu, cerita dia. Kita patut kita buat perubahan lah, cerita dia. Tapi aku sebenarnya tak nampak lah apa dia orang anggap satu ianya satu membazir. Kalau dulu klinik satu Malaysia ni kan, maknanya bila ada klinik satu Malaysia ni, orang tak berkerumun di unit jabatan sakit luar. Setakat nak ambil ubat demam, ubat darah tinggi apa sebagainya kan, nak jumpa, nak ambil tekanan darah. Rutin kan, rutin check tu kan. Aku tak kata tak bagus benda tu, cuma lah bila buat macam tu, jadi dia melegakan kesesakan. Contohlah kali ni bila kita fikir pasal sekolah kan, kalau kat sekolah contoh dia kan, kau bayangkan seorang cikgu tu dia kena kendalikan kelas kan, dia lah kena kendalikan sukan, dia lah kena kendalikan jamuan-jamuan ke keraian ke apa sebagainya, haram semua kan, cerita dia. Lepas tu dia lah kena jadi cikgu lab, cikgu makmal komputer apa sebagainya, cerita dia. Tak kisahlah makmal apa pun, cerita dia. Sedangkan contohnya makmal komputer kat sekolah tak ada pegawai IT. Kau faham tak? Sepatutnya makmal komputer. Cerita dulu bang. Dulu tu zaman lain. Dulu tu dia bagi duit daripada kerajaan negeri Terengganu sendiri yang bayar. Cerita dia. Bukan KPM. Pejawatan tu bukan KPM. Pejawatan tu adalah kerajaan negeri Terengganu. Tapi bila menteri besar bertukar, menteri besar yang baru potong kerat semua sekali dia. Tapi dia fikir tak peralatan dekat makmal komputer sekolah tu siapa nak jaga, siapa nak maintain? Cikgu tak ada tempat nak jaga, cerita dia. Cikgu pun ada kelas lain handle. Cikgu kena bawa rombongan budak. Cikgu kena hantar bawa budak pergi main chess, perlawanan sukan ke apa sebagainya. Cikgu itulah juga kena buat kurikulum, buat kemah, ajar orang tu. Saya fikir cerita dia. Pada aku, contoh dia kan, perjawatan itu untuk contohnya bukan juruteknik pun, pembantu makmal untuk makmal IT, pembantu makmal. Grade dia paling tinggi pun N17 saja. Pada aku. Tak apalah, tak kisah whichever. Dia tak perlu diploma, cerita dia. Untuk jawatan tu, pembantu makmal dekat situ, dia tak perlu diploma. Dia sekurang-kurang dia kurangnya sijil IT, sijil college community. Sebab itu aku cakap dia 17, dia tak perlu degree pun, dia tak perlu diploma pun. Dia cuma sijil IT college community. Sebab itu 17 cerita dia. Ora, sebab apa? Bila 17, kos untuk kerajaan membayar gaji dan juga itu semua tak tinggi. 1,500. Yalah, gaji minimum 1,500. Tak tinggi. Kalau dia diploma sebagainya, dia kena kerajaan bayar tinggi. Ya, degree. Sekarang ni FA29 dia bagi FA29. Tu dah gaji diploma. Yalah. Gaji diploma berapa 2,500 je tu lah, 2,100 je. Tapi aku cakap biar macam ni. Biar sijil, sebab kita kebayang kita ada banyak lambakan budak-budak yang habis daripada college community. Kan? Bila kita buat macam tu, dia pun ada pejawatan dia orang ada security kan. Kontrak pun tak apa, cerita dia. Yang penting cikgu dah dapat riliskan satu benda. Kau bayang kebanyakan makmal sekolah rosak kita barang-barang ni, tak ada siapa cikgu yang dipertanggungjawab untuk handle. Dia dah maintain. Ya. Dia tak ada bajet ni. Memang bajet tak ada lah, cerita dia, tapi at least komputer situ adalah orang tolong tengok kan. Apa ni kadang kena virus ke apa ke, contoh dia. Benda tu. Dan ini aku nampak kita ada pembantu makmal sains. Kita ada pembantu makmal sains. Tapi kenapa pembantu makmal komputer kita tak ada kat sekolah? Ya, betul.
Dan aku cerita dengan kau, ini bila di Terengganu tu beza lah, special lah kes. Sebab itu pakai duit kerajaan negeri Terengganu. Ayo tu pakai kan. Ha, tapi kenapa kerajaan? That's why aku cakap, kita tidak prihatin. Contohlah kan, katalah aku ni orang kaya. Kita ada banyak orang kaya kat Malaysia. Tak? Daripada dia orang pening-pening duk pergi tu, baik dia orang sedekah CSR dekat berbanyak sekolah yang dapat manfaat. Bukan saja sekolah, klinik tadi, pejabat JKM. Kau bayangkan kalau kau hantar kerusi roda tu dekat pejabat JKM. Tak payah pejabat kerajaan. Apa ni, contohlah bangunan kerajaan persekutuan dekat macam kat Kemaman ke contoh dia kan. Kita hantar ke guna tu. Orang akan guna. Kita dia letak dekat masjid, tak kat surau. Paling-paling kau bayangkan kalau kau tinggalkan satu kerusi roda dekat R&R pun aku rasa ada orang guna. Manfaat kan. Haji pada orang ni. Betul tak? Betul. Dan kita ni sikap kita sendiri kan. Kita mengejar sesuatu yang macam mana je ni cakap. Kita sesuatu yang macam ya, sebab kita punya ustaz-ustaz dan lebay-lebay kita lalu kata kita lebih suka lah wakaf lah situ, wakaf sini. Kita wakaf lah sekolah agama ni, mahat itu, mahat ini sebagainya. Tak, aku bukan kata tak setuju, aku bukan kata dengki dengan dia orang. Tak, cerita dia. Dia cerita macam ni. Itu dia ada cara dia. Tapi kita jangan lupakan yang lain-lain ni. Betul. Ha. Macam sekarang lah cakap, minta maaf lah cakap, bukan kadang-kadang kita faham saudara kita di Palestin tu memerlukan bantuan. Kita faham kan, tapi kita di same time kita tengok juga lokal kita ni macam mana. Ya. Kita dah sebab orang kata tak tahulah kan, aku bukannya pandai agama pun. Kita nak bantu yang sedari terdekat dengan kita ni dulu. Ni cerita. Kau tahu tak cerita dia? Orang asing dia pandang Malaysia ni tinggi. Dia kata orang Malaysia ni bagus, kau tolong orang bagus. Tapi dia bila datang Malaysia dia kata dia orang Malaysia ni teruk sebab dia tak boleh tolong bangsa dia sendiri. Puak dia sendiri. Betul. Yalah, sebab kita faham akan ada orang manipulate. Itu orang manipulate ni bang. Mana-mana pun berlaku. Ya. Dalam semua semua apa kaum dan puak dalam dunia ni ada puak-puak yang kalau kita cakap ustaz kita makan duit, katalah ada orang kata ustaz kita makan duit sebagainya. Habis penceramah-penceramah agama dekat negara lain tak makan duit. Dekat Siam lah, dekat Jepun lah, kita dah tengok dah macam-macam pecah bocor cerita je kan. Dekat India, dekat Amerika lagi lah siap ada jet peribadi lah sebagainya. Kan? Itu kalau nak cerita itu, tapi keprihatinan kita ni tidak bertempat, maksudnya apa, tidak betul-betul tempat yang betul cerita dia. Aku selalu sangat tak faham juga cerita dia. Apakah kita punya cakap macam mana nak cakap nak satu huraikan satu benda cerita dia. Kan? Kepada yang tengok video ni mungkin disebabkan oleh mentaliti kita daripada awal dulu dah macam tu. Kita dimomokkan sebegitu. Jadi kita tak pernah nak berubah ataupun macam aku dah cakap dulu kan. If you cannot beat them, you join them. Itu berlaku. Ya. Rasa itulah kan punca dia. Kan so, kita ni yalah kita nak jadi negara maju tapi mentaliti kita masih lagi mentaliti kelas ketiga. Kita lagi satulah yang pernah juga kita bincang bang. Sejauh mana kita ni sebenarnya ada ihsan kita tu. Satu, aku memang tak ada ihsan lah sebab nama aku tak ada ihsan nama di belakang nama. Tapi siapa yang ada nama ihsan tu, kalau tak ada ihsan lagi aku tak tahu lah. Betul tak? Nama dia dah Ihsan, Muhammad Ihsan, tapi dia tidak berihsan. Aku tak tahulah macam mana maksud orang ya. Ihsan. Cuba kita dalam maksud ihsan tu sebenarnya. Kan? Tak. Kena faham satu benda. Mari aku cerita satu benda lah cerita dia. Bila kita bercerita tentang agama ni cerita dia, bukan? Ini maksud dia agama sikit lah cerita dia. Ihsan, kan, amal bakti sebagainya. Sebab itu dalam Al-Quran Allah Ta'ala ada dah kata lah kita ni umat Muhammad ni adalah rahmatan lil alamin, rahmat sekalian alam. Bila rahmat sekalian alam tu bukan saja kepada manusia, bukan saja kepada orang-orang Islam, orang mukmin, orang Muslim, tetapi rahmat kepada semua, termasuklah binatang-binatang
sama ada binatang tu halal dimakan atau binatang tu haram dimakan, binatang tu halal dipegang, binatang tu haram dipegang. Kita sebagai khalifah, kita sebagai ketua, kita sebagai makhluk Allah Ta'ala, kita kena ada sikap ihsan, kita ada sikap hormat, kita kena ada sikap bertanggungjawab semua benda tu terhadap makhluk yang ada di sekitar kita. Wa ima satu batu sekalipun. Betul. Kata dia, batu, pokok. Kalau dia tidak mendatang mudarat kepada kita, kita tak boleh nak buat apa-apa dengan dia. Sebab itu, di Mekah, masa bila dah kau pakai ihram, kau tak boleh cabut waimah satu batang pokok pun, cerita dia. Patahkan satu daun pun tak boleh. Kena dam, cerita dia. Sebab apa? Sebab dia suruh kita ihsan. Ihsan pada makhluk, cerita dia. Jadi bila kita ihsan kepada makhluk, bila banyak orang kita, orang Melayu terutamanya, orang Islam dan bukan orang Islam, orang Melayu, cerita dia kan. Bila kita kata kategori orang Islam tu, ada orang Islam yang bagus, ada orang yang tak bagus. Tapi kalau bila kita kategori Melayu, mostlynya orang Melayu ni, dia anggap Melayu lebih Islam daripada Islam, cerita dia. Cerita dia. Tetapi dia lupa sampai dia boleh beranggapan bahawa aku peti aku lah, cerita dia. Sikap. Sebab apa? Aku kena fikir orang Melayu, tentang orang Melayu. Habis yang lain tu, kita tak menunjukkan contoh. Dakwah tu bukan dari segi mulut. Dakwah tu adalah dari segi tindakan, cara hidup, gaya kita. Ya, kalau contohlah, kalau kita duk maki-maki kepada bangsa asing kan, cerita dia. Macam mana kau nak masuk orang tu masuk? Okey, kita balik cerita sini benda ni. Berapa ramai orang non-Muslim masuk Islam di Malaysia berbanding dekat Eropah, dekat negara lain. Sebab apa? Sebab sikap kita sendiri tidak menampakkan sedap orang nak tengok Islam tu, cerita dia. Kau tahu tak dekat US, cerita dia, dekat US ni sebenarnya ada satu trend tu. Untuk dekat US, dekat Europe, di mana trend dia kebanyakan orang masuk dalam penjara keluarnya jadi Islam. Mike Tyson masuk penjara keluar Islam. Itu contohlah, ada banyak lagi. Kenapa dia orang jadi Islam? Sebab bila dia masuk dalam penjara, dia berjumpa geng-geng yang Islam tu, dia orang ada brotherhood. Dan juga bukan sekali kat brotherhood, dia anggap semua orang brothers juga, cerita dia. Dia tolong, kalau ada masalah dia tolong, dia bagi nasihat ke apa sebagainya. Dia bersikap manusiawi itu sendiri bila dalam penjara. Jaga, peringatkan, jaga keselamatan, cerita dia. Tanya, kau dah makan ke, kau sihat ke? Jadi orang rasa longing, orang rasa macam ada kesamaan. Jadi itu yang last dia orang masuk Islam. Dia tengok budak tak nak bergaduh, serajin membaca, kan? Bila bercakap pun lembut dengan orang, gitu dia. Kau bayangkan yang jenis yang bertatu, yang jenis kaki gaduh, kaki pukul, kaki rogoh, kaki bunuh, boleh masuk Islam. Itu di luar negara. Tapi di Malaysia tak ada, bang. Yang dah masuk Islam keluar balik, gitu dia. Sebab apa? Bila tengok perangai orang Islam macam tu. Sebab kita, masalahnya orang Melayu ni, cerita dia adalah suka melabel kan. Dia rasa diri dia lebih Islam daripada orang lain lah. Cerita dia. Contohlah, aku pernah ditegur oleh satu orang dalam masjid lah. Okey, solat. Aku mengamalkan beberapa cara yang lain, berbeza sedikit lah, cerita dia. Okey. Sebab apa aku ialah bila takbir aku angkat takbir lah, cerita dia. Bila sebut perkataan Allahu Akbar, aku akan angkat takbir, kecuali masa lepas sujud. Masa antara sujud, antara dua sujud. Yang itu angkat Allahu Akbar tu aku tak angkat takbir. Tapi waktu lain dalam keadaan berdiri aku akan angkat. Ada satu pakcik tertegur. Dia cakap, tak apa cik, tak ada masalah pun, cerita dia. Sebenarnya kita nak angkat sebab takbir Allahu Akbar, kita mengesa ke Allah Ta'ala tu, cerita dia. Aku tak kisah ada ustaz-ustaz dia kan, dia bagi pandangan-pandangan berbeza. Tak ada masalah sebenarnya, sebab ianya bukannya rukun. Kecuali rukun angkat takbir yang mula-mula, cerita dia. Itu rukun, cerita dia. Tapi yang selepas-lepas tu nak buat ke tak buat ke, sebab kalau pakcik tu argue kat aku cakap, aku ada tanya dengan dia argue kan kat tu, cakap, habis tu kenapa ada setengah orang kan tak angkat pun takbir? Sepatutnya kena angkat takbir bila suami Allah liman hamidah kan, cerita dia. Tapi dia orang bangun macam tu je, cerita dia. Pakcik tu cerita dia kan, aku cerita lagi cerita dia kan, cerita dia. Sebab contoh kan, macam aku tak kiam tangan.
Aku lepas tangan. Okey. 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 Sebab dia bukan rukun. Faham tak maksud dia? Tak kisahlah kau nak letak macam mana tangan pun, itu dia. Kan? Jangan letak dahi dah lah situ. Nampak pelik lah situ dia. Tapi disebabkan kerana mungkinlah sebab dia akan bertegur, bertanya dia, sebab kita rasa bukan kita betul itu dia. Sebenarnya tak ada masalah, sebab selagi benda tu tidak rukun, tidak menyalahi rukun, tak ada masalah, buatlah itu dia. Macam ada orang kan, cerita dia angkat tasyahud. Ada yang angkat waktu bila angkat, lepas tu ada yang berpusing-pusing. Ikut mazhab, cerita dia. Aku tak argue, cerita dia benda tu. Kau tak nak angkat langsung pun tak apa, cerita dia. Tasyahud, masa tasyahud. Kau dah niat, dah latih je, tonton nak kau pulang, cerita dia. Sebab dia bukan rukun. Angkat tasyahud, jari tasyahud, itu bukan rukun, cerita dia. Jadi tak ada bukanlah maksud dia macam tu. Tapi bila kita bercerita pasal agama, orang akan kata macam tu sebab dia rasa dia lebih bagus nak buat agama, macam tu dia. Susah bang. Sebab tu susah sikit. Ya, sebab kita tak ada title. Contohnya macam aku kan, Al-Kemamani ke contoh dia. Dia tadi al belakang tu kan. Jadi orang ada semua, ada sikit-sikit al itu Al-Jufri lah apalah macam mana ni cerita dia. Kan? Macam-macam lah nama. Mampus lah, aku tak tahu cerita dia. Tapi bukanlah kata, bukan nak tegur buat agama ni. Alamak jugalah. Itulah alamak cerita dia. Last alamak Tapi dah 56 minit dah kita berbicara tentang ni. Masyarakat kita lah sebenarnya. Masyarakat kita yang prihatin aku cerita dengan kau. Contoh macam ni tadi cerita kan. Satu lagi sikap masyarakat kita yang kurang aku rasa sama ada perhatian tak perhatian. Kadang-kadang bila ambil solat tu, kadang-kadang bila solat Jumaat contoh dia kan, sanggup biar ke lompang sebab tak nak bergerak walau sepatah selangkah pun. Betul. Ini aku nak sentuh juga ni bang. Boleh aku sentuh sikit? Boleh, tak ada masalah. Okey. Ni aku pergi solat kan, dekat masjid, dekat rumah ni kan. Okey. Solat Jumaat. Yalah, aku ni solat nak masuk ke dalam. Susah. Dalam masjid tu susah. Satunya kita takutlah tayar Kristian kita kotor. Ya, betul. Aku dah ambil wuduk siap-siap kan. So masuk. Bila masuk naik rem semua tu dah masuk ke dalam, ada kapet. Jadi kita takutlah nanti masuk kapet. Ya, faham. Jadi kau keluar. Pergi kat luar, solat kat luar. So bila kita dah solat kat luar ni, kita dengan wheelchair, bila nak bergerak wheelchair tu kat luar tu, walaupun kat luar, nanti bila dah bergerak, nak kena adjust balik betul kat kedudukan tayar, semua everything nak betul-betul align kan. So bila aku solat kan, aku duduk biasa paling dekat dengan dinding. Jadi kan jemaah sebelah aku tu, ke depan aku tu, dia orang bila khatib suruh dapatkan soft, tak ada orang yang nak bergerak pergi ke depan aku tu. Jadi depan aku dia ada lubang kan. Dia expect aku nak pergi ke depan ke macam mana. Kalau aku nak pergi depan, aku tak tahu wheelchair aku tu dengan orang sebelah aku kat depan tu, bukan kita nak wheelchair tu. Kalau aku bergerak kat terlanggar orang depan tu satu hal. Lepas tu aku masuk ni, kita ni nak solat sekali. Ya, betul. So kalau aku gerak ke depan, aku nak kena betul-betul kat wheelchair semua tu, nak duduk betul-betul ngam-ngam semua benda kan. So nanti ambil masa juga kan. Tu tak tepat dah nak kecoh. Jadi dah orang ni apa benda. Dia kata bergeraklah pergi ke depan. Jangan nak expect aku yang pergi ke depan tu betul-betul saf depan kan. Korang nak bergerak daripada aku ke depan, ataupun ada yang depan aku ni. Itu kau yang OKU, berkerusi reda. Aku yang sihat ni, cerita dia kan, pasal aku dah bangun dah, cerita dia. Aku dah bangun, aku dah ready for solat. Tiba yang ruang depan aku tiba dia kosong. Bukan betul-betul depan aku, yang belah baris depan aku lah, cerita dia. Tapi tak ada siapa nak pergi ke depan tu. Tapi jauh sikit, kalau dekat dengan aku pergilah, cerita dia. Maksud aku yang jauh, cerita dia. Tapi orang tak ada nak. Dia sepatutnya orang yang paling dekat. Ya. Ataupun orang yang sama bergerak. Tidak. Lagi satu, sebenarnya sikap ni sebenarnya sini. Sebenarnya aku cakap aku salah kat imam. Kenapa aku cakap salah? Aku salahkan kat imam. Sebab imam bila dia bangun aja, tu Allahu Akbar, orang kelang kabut lah, orang tak dapat susun lagi. Kau faham tak? Aku dah cakap kau, tu semayang raya ke semayang apa, sepatutnya imam dia kena berdiri dulu. Dia tak start semayang. Penuh kesusun dulu, penuh dulu. Dia kena mengarahkan semua orang, jemaah penuhkan ruang dulu. Semua dah confirm, dia dah rasa puas hati, baru dia start.
Itu sepatutnya. Betul. Itu salah satu yang memang lagi sebelum. Tak. Sebab itu aku cakap dalam kes ni, That's why aku kata. dalam kes ni, Kes aku tu kalau dah imam macam tu pula, aku pula nak kena ke depan dengan bincang. bukan. Imam tu kena buat macam tu. Bila imam buat macam tu, barulah orang yang ini berakal sikit cerita dia. Kan? Sebab cerita dia, macam tu aku cakap tadi, aku cukup pantang bila contoh sembahyang raya, cerita dia, macam tak menyempat-nyempat. Nak kena buat pukul 8 juga. Jadi sedangkan sepatutnya bila sembahyang raya, kita kena sebagi ramai lagi masuk datang, ramai lagi datang. Tak ada masalah kita buat pukul 10. Kita start pukul 8, kita bagi penuh. Dah cukup penuh ke apa, then baru kita jalan. Jadi macam aku cakap tadi, bila imam bangun, orang dah ikamat semua kan, cerita dia, imam bangun, terus Allah Akbar jalan. Tak ada, itu salah imam. Itu aku cakap imam yang bodoh, cerita dia. Sorry to say. Dalam video ni, kalau ada yang marah, aku cakap terang-terang. Itu imam yang bodoh, imam yang pandai, imam yang faham fungsi imam tu. Dia kena pergi dekat depan, dia berpusing, dekat tempat imam tu, dia berpusing, dia tengok semua jamaah dia. Dah susun. Sebab apa? Kenapa aku cakap macam tu? Sebab aku rasa, aku percaya Nabi dulu pun buat macam tu. Tak apa salahnya dia duduk kat mimbar sekejap, soal solat, lepas tu suruh orang susun semua benda. Bila dia dah nampak semua dah okey, baru dia turun ambil tempat dia, Itu. baru start. Aku cakap, aku percaya Nabi Muhammad. Mimbar tu nampak. Sebab aku cakap kan. Sebab itu aku cakap, aku percaya Nabi Muhammad dulu pernah buat macam tu. Dia suruh semua sahabat penuhkan dulu. Baru dia start semayang. Bukan tak nyempat-nyempat semayang. Kau faham? Orang tak bersedia lagi, orang tak dapat susun, kita penuh lagi sebagainya, tak susun betul lagi. Dan aku nak sentuh jugalah kan, ini kan akhlak lebih baik. Ya. Tapi yalah, aku buat solat Jumaat kan, sebab aku memang pergi awal lah, belum dah pergi. Ya, kadang-kadang kau dapat pergi, kadang-kadang tak dapat pergi. Kekangan, kita faham. Jadi orang imam dah habis baca khutbah kan, baru sampai satu, lepas tu berdiri, dah berdiri kan, orang dah nak habis. Lepas tu masa sembahyang tu, bila nak susun tu, sibuk nak masuk ke dalam. Kau dah lambat ni kan, kau lambat dah, orang dah habis dah khutbah kan, lepas tu kau sibuk nak masuk ke dalam. Itu makmum yang tak faham bahasa cerita dia. Dia cerita dia macam ni, makmum kena faham satu benda. Satu benda yang makruh sebenarnya ialah melangkah bahu orang lain untuk ambil slot depan. Makruh. Aku tak tahulah hukum dia kat mana, tapi aku panggil makruh. Silat-silat boleh jatuh haram. Sebab apa cerita dia? Kau dah lambat tu buat cara lambat. Tak kira lah kau ni level VIP ke dekat dalam qariah tu, contoh dia, kau lah pengurusi masjid ke apa sebagainya. Kau tak boleh begitu orang kau nak pergi depan, makan penampar je tu dia. Itu maksud aku. Kau faham maksud dia? Maksud aku, kalau kau nak tu, kau datanglah awal ke masjid. Kita faham kalau kau tak mampu nak datang awal sebab tak ada sebab yang tak dapat. Tidak dapat dielakkan. So janganlah ada intention nak masuk ke dalam. Ya, dia macam cakap lah. Dah. Nak ceritakan kau, orang banyak sebab banyak ustaz bercerita. Pahala besar bila berada di belakang imam. Saf yang pertama belakang imam, rapat dekat imam belah kanan. Orang selalu cakap macam tu kan. Jadi semua nak pergi ke situ. Kan? Sorry to say lah cerita dia. Selagi kau dalam imam tu, dalam makmum tu, cerita dia, kau dapat pahala tu juga. Tak ada berkurang walau sekupang pun. Cerita dia. Kau tahu tak, selagi mana kau bersambung dengan jemaah yang lain tu, even sampai ke jalan raya besar, bukan kata-kata kau dengar, kau bersusun sampai ke pagar besar, sampai keluar pagar tu pun, kau masih dah kira dalam jemaah masjid. Tak ada pahala kurang sekupang pun, gitu dia. Tapi pasal mentaliti kita ni, sebab kebanyakan kita ni ustaz-ustaz yang mengajar. Masalahnya ustaz-ustaz ni mengajar tak tahu mana dia datang, dia ambil kutip-kutip, apa tu jalan cerita. Habis kalau semua orang nak kena duduk betul-betul, nak dapat pahala yang paling muktabar, duduk belakang contohnya imam, betul-betul belakang imam dan sebagainya, betul-betul sebelah kanan dia, habis yang sebelah kiri, macam mana kita dia? Pahala kurang. Jadi sebenarnya kita buatlah sebelah kanan je, saf dia sebelah kanan saja. Contoh dia. Satu saf saja, tapi 13 km panjangnya.
Sebab nak kata duduk sebelah kanan, saf yang pertama sebelah kanan imam. Jadi kita buatlah 13 km dia, sebab tak ada belakang. Betul. Tak, benda-benda macam ni lah. Sorry, that's why aku cakap dia benda ni bergantung pada prihatin kita tadi. Kita dah datang lambat. Lagi satu yang pantang yang aku rasa kita tidak prihatin adalah dah lah datang lambat. Selipar main campak-campak je. Satu lagi. Faham tak? Selipar main Dia letak slip. Dia- Selipan aku dah berapa kali dah terheret slipper orang. Tak, terheret selipar orang satu hal. Terheret selipar orang satu hal, bang. Ini cerita dia dah datang lambat, dia berlari. Dia ambil wuduk tu, dia berlari. Lepas tu dia main masuk je, lompat masuk dalam, selipar bercampak-campak atas. Kadang-kadang terjatuh masuk dalam kawasan orang nak solat gitu dia. Kau faham maksud aku? Sebenarnya cerita dia macam ni. Bila kau dah lambat, walau kau lambat macam mana pun, kau relax, dia tak payah lari. Kau boleh masuk masbuk, apa masalahnya? Betul. Tak pernah kata tak boleh buat masbuk, cerita dia. Sebab itulah ada hukum solat dalam keadaan masbuk. Maknanya lambat, cerita dia. Buatlah cara lambat, cerita dia. Ini dok kelang kabut lagi. Lepas tu bila dah tu satu lagi jenis yang macam aku cakap lah, ini pengalaman lah cerita. Jenis yang pakai kain tapi tak pakai spender. Bila kau angkat kepala daripada sujud, masuk dalam kain orang lain. Nasib baik kau pakai wheelchair, kau selamat. Kau orang yang tak pakai wheelchair, naya. Tak betul lah bang. Antara benda yang tadi macam tadi lah kan, bila dah cepat semua benda orang Ya. cepat kan. Main letak slipper dekat atas rem kan. Ni orang nak lalu tu tak boleh. Orang lepas dah mudah nak parking dekat dengan masjid. Paling lawak kau nak tahu dia? Paling lawak. Di tempat rem naik itulah, di pintu masuk dan dekat tempat rem naik itulah depa letaknya tabung masjid. Ada. Oh, ada. Kalau kat Kemaman ni besar, siap aku tolaklah ke tepi sikit. Kalau aku dah tapi tak tahu lah kata aku tok kan. Kalau aku tok ingat aku angkat kantong sekali aku bawa balik. Bagus, aku rasa itu ada satu bagus. Sebab apa? Itu wakaf kan cerita dia. Nak buat. Tapi itulah, balik kepada cerita dah. Kita dah 1 jam 6 minit dah. 1 jam 7 minit dah kita bersembang. Tapi betul lah, sikap prihatin kita. Sebab masyarakat prihatin kepada OKU, prihatin kepada masyarakat, bersedekah kita, prihatin kepada dalam masjid, sebagainya, adab kita, sebagainya. Itu adalah kekurangan kita sendiri. Orang Melayu, orang Islam kat Malaysia, cerita dia. Bukan saja orang, kalau dari segi yang macam yang aku cakap tadi lah, kadang-kadang kita berebut tempat, potong queue. Dekat hospital cerita dia, dekat pusat membeli belah, nak bayar lah, tempat nak ambil ubat lah, apa sebagainya. Kita dah tahu dah orang tu orang OKU atau orang tua sebagainya, orang gemas ni, kita yang sihat bagilah ruang orang yang tak sihat ni dulu cerita dia. Ada juga kes ni nak naik lift. Nah, betul. Ya, kalau aku tengok naik lift tu kan, contohnya kalau lift tu orang tu tolak stroller baby, orang tu naik wheelchair, aku dahulukan dia orang lah. Sebab apa? Aku boleh naik tangga, aku boleh naik eskalator, cerita dia. In fact kalau kita ada anak, kita bawa anak, kita bawa stroller. At the same time ada orang wheelchair. Bagi orang wheelchair tu Ya. Sebab kita sihat, kita boleh tunggu. Ya, kita boleh tunggu. Sebab kita tolak anak kita. Orang wheelchair tu dia nak masuk, dia nak dalam. Ya, itu. Dah masalah kita. Kita kadang-kadang kita macam kita menganggap OKU tu adalah satu benda yang sama. OKU mata, OKU telinga dan OKU pergerakan kaki sebagainya tu dianggap sama je. Semua je patutnya boleh buat benda yang sama. Kita main lepas gitu je. Tak boleh ada beza satu tu. Betul tak? Kau bayangkan? Betul. Kau bayangkan, aku pernah tengok kan untuk orang buta tu kan dia ada garisan yang ada yang kuning tu kan, yang ada tanda tu kan dekat jalan tu kan. Dekat pasaraya, kadang-kadang aku pejabat kerajaan sebagainya kan, dia pun boleh letak kotak dekat situ, kotak tak. Jadi orang tu kata ada benda tak boleh nak lalu, jadi dia tak nampak, dia bukan nampak itu dia. Benda tu bukan saja-saja dibuat itu dia. Betul. Itu aku kadang tak faham sungguh lah sikap kita lah cerita. Jadi sebenarnya nak ulas benda ni memang banyak lah cerita dia kan. Kita ambil satu dulu kan. Kita tengok kepada siapa yang tengok video ni, ada komen, ada tu nak bagi respon, tolong kita bagi kita respon. Kita akan cuba tengok apa yang terbaik untuk dia. Lepas tu kalau ada yang nak kolaborasi, kita nak buat cari-cari tempat OKU yang mana kita boleh tambah baik kan. Aku cakap nak buat tu. Siapa nak jadi guest untuk tajuk-tajuk yang akan datang ni, kita akan ada beberapa tajuk yang menarik cerita dia.
Sekarang ni kami tengah mencari seorang rakan guest lah, tetamu orang perempuan, wanita, untuk kita membincangkan satu topik yang berkaitan dengan lelaki dan perempuan jugalah, cerita dia. Takik ni agak nak sensasi tidak lah, tapi biasa-biasa je cerita dia. Kategori macam mana? Kategori tak ada masalah siapa pun cerita dia. Yang penting cerita dia bukan jenis emosional. Dia kena relax. Dalam talk kita macam ni, kita tak ada pro mana-mana, dia tak ada konsep macam pembangkang pencadang, tidak ada. Sebab kita just sembang santai je dia. Konsep dia sembang santai. Jadi kita kena terima pandangan orang, kita kena terima kritikan orang je dia. Jadi sebagai guest dia kena terima juga pandangan kita juga. Dia kena jenis acceptable lah je dia. Tak boleh lah macam nak menang. Ini bukan konten debat je dia. Ini bukan konten debat. Ini konten sembang santai. Jadi kita bagi manfaat, kita share knowledge, kita share ilmu, kita share. Jadi kalau ada siapa-siapa yang ada tajuk yang best-best untuk kami huraikan, sebagai kepala tahu, kami memang boleh uraikan lah. So boleh hantar kat kami tu dia. Komen-komen di bawah ni, list, subscribe sebagainya konten ni. InsyaAllah kami buat masa ni kami nak test untuk satu guest, lepas tu nak tambah lagi 2 guest. Mana maksimum dalam skrin ada 4 lah cerita dia. Kan kami nak tengok atau lebih cerita dia. Kami nak tengok berapa banyak yang boleh. Untuk guest-guest jangan risau sebab kita kontak semua menggunakan WhatsApp cerita dia. Okey, jadi kat teknologi ni kami gunakan teknologi WhatsApp cerita dia. Jadi kita tengok apa kesanan WhatsApp dengan itu untuk buat podcast macam ni. Konsep ini basic podcast lah. Kita bukan macam nak challenge keluar sekejap ke, keluar lama ke, tak kisah siapa-siapa pun macam tu kan. Tak ada, bukan. Kita bukan nak lawan dengan siapa-siapa. Cuma kita nak share information, nak share pandangan macam dia kan. Okey, jadi saya Hairul, Cik Wan, kami memang tak payahlah orang nak kenal siapa detail. Kami bukannya nak memperkenalkan siapa detail kami sebagainya, tapi kami nak share idea-idea yang ada dalam pemikiran kami tentang benda ni. Kami anggap semua orang adalah sama, kawan-kawan je. That's why kita cuba nak elakkan dari segi politik, dari segi agama. Cuma kita mengulaskan basic-basic je cerita dia. Asas-asas yang dipanggil normal sebagai rakyat Malaysia, kita wajib prihatin dan wajib percaya benda ni kan. Kalau nak ikut kan banyak tajuk kami boleh bawa, tapi mungkin kerana ianya boleh melibatkan isu perundangan dan sebagainya, jadi kami elakkan benda-benda tu lah. Okey, kami akan buat satu tajuk nanti yang untuk antara lelaki dan perempuan. Okey, jadi guest kami nak cari seorang atau dapat 2 orang perempuan pun bagus jugalah cerita dia. Kami akan cuba dapatkan. Kalau siapa-siapa yang berminat untuk jadi guest dalam program kami, just bagi mesej dekat dalam YouTube ni, komen dekat YouTube, nanti kita akan contact, kita akan setkan macam mana, tarikh ke bila ke macam mana, free. Dan kami ni sebagai kepala tahu, kami akan boleh bincang apa saja benda. Okey. Jadi Cik Wan, apa penutup nak cerita? Alright. So itulah rasanya. Ada satu cerita Cik Wan. Kalau ada sesiapa nak minta kami iklan gambar barang, boleh, tak ada masalah, kami boleh tolong promote kan. Kita boleh promotekan dan kita boleh reviewkan insya-Allah. Ya, tak ada masalah. Okey. Apa lagi ya? Oh ya, selamat berpuasa. Selamat berpuasa. Tapi insya-Allah kalau sempat kita ada satu session sebelum puasa. Ya, betul, insya-Allah. Dan kali ni rasanya tajuk dia mungkin kalender kuda ke atau ini kalender kuda ke atau tengok anak bulan lebih menang. Gitu dia. ke atau tajuk tu? Apa-apa isu balik raya ke apa benda kita tengok nanti. Nanti kita tengok kan. Tapi pada akulah cerita dia, untuk kali ni aku rasa kalender kuda menang lagi kot cerita dia. Kalender kuda mana Okey, tak apa, nanti kita huraikan apa itu kalender kuda cerita dia. Kalender kuda kan. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada semua yang mendengar siaran kami ini. Cerita dia kepada siapa-siapa yang berminat untuk berkolaborasi, untuk jadi guest dalam segmen kami, sila maklumkan kepada kami dalam video-video kami dan konten-konten komen itu. Sila like, subscribe dan share kepada ramai orang supaya maklumat ini dapat sampai kepada semua orang yang lain. Cerita dia. Assalamualaikum dari saya, Hairul dan Cik Wan. Cik Wan Okey, assalamualaikum.